Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bahasa bicara dalam kitab kita Bantahan kepada Habib Muzir karangan Dr. Firanda Adrujah. Jadi kita nak masuk bab Habib Muzir membolehkan istighasah kepada mayat nah. Istighasah pada mayat, minta tolong, minta pertolongan dalam keadaan terdesak dengan mayat. Habib Muzir berkata, istighasah adalah memanggil nama seorang untuk meminta pertolongannya. Untuk sebahagian muslimin, kelompok muslimin, hal ini langsung dihukum syirik lah. Namun hukum mereka itu hanyalah kerana kedangkalan pemahamannya terhadap syariat Islam. Pada hakikatnya, memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya adalah hal yang diperbolehkan selama mana dia seorang muslim dan mukmin. Dah minta dengan orang muslim dan mukmin hak mati dah kata wali ke apa ni. Pujuk pun apa boleh berlaku dah. Mukmin, muslim, mukmin soleh dan diyakini mempunyai manzilah, kedudukan yang tinggilah di sisi Allah SWT. Tak perlu terikat ia masih hidup ataupun telah wafat. Macam Nabi Isa, minta tolong Nabi Isa boleh lah dah. Kerana bila seorang mengatakan ada perbezaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat, beza hidup dengan mati ni atas manfaat dan mudarat, maka justru dirisaukan ia dalam kemusyrikan nyata. Kerana seluruh manfaat mudarat berasal dari Allah SWT sahaja, maka kehidupan dan kematian tidak boleh membuat batas dari manfaat dan mudarat, kecuali dengan izin Allah SWT sahaja. Ketika seorang berkata bahawa orang mati tidak boleh memberikan manfaat dan orang yang hidup boleh memberikan maaf, maka ia dirisaukan telah jatuh ke dalam kekufuran. Kerana menganggap kehidupan adalah sumber manfaat dan kematian adalah mustahilnya manfaat. Padahal manfaat dan mudarat itu dari Allah juga, dan kekuasaan Allah tidak boleh dibatasi dengan kehidupan dan kematian. Ni apa kata orang tak kata lah. Kata orang tak kata. Sama saja ketika seorang berkata bahawa hanya doktor lah yang boleh menyembuhkan dan tak mungkin kesembuhan datang dari selain doktor, maka ia telah membatasi kudrat Allah SWT untuk memberikan kesembuhan. Yang boleh sahaja melalui doktor, perantara doktor, namun tak mustahil dari petani atau bahkan sembuh dengan sendirinya tanpa jumpa doktor ubat ke apalah. Kenalilah akidahmu, jilid kedua, muka surat 75 hingga 76. Habib Muzir juga berkata, kesimpulannya saudaraku, meminta pada para wali Allah SWT tidaklah syirik. Apakah yang masih hidup atau telah wafat, minta tok wali Asy Husain, Madak yang Husain ke Madak Nabi Isa, kerana kita tidak meminta pada diri orang itu. Kita meminta padanya kerana kesalehannya, kerana ia ulama, kerana ia orang yang dicintai oleh Allah SWT. Maka hal ini tidak terlarang dalam syariah dengan dalil jelas. Tak larang yang katanya. Ada sebabnya yang kata tak wali ni, orang soleh ni telah terima pemandat ketahanan dah, boleh tolonglah orang-orang yang memerlukan. Silakan lihat di forum majlis Rasulullah. Dari perkataan Habib Muzir di atas bolehlah ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Habib Muzir menyatakan bahawa ada sekelompok muslimin yang menghukumkan bahawa hanya sekadar memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya secara mutlak adalah syirik, tanpa membedakan apakah itu istighasah kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Bahkan Habib Muzir juga menghukum mereka dengan dangkalnya pemahaman terhadap Islam. Kedua, Habib Muzir menyatakan bahawa meminta dan beristighasah kepada mayat yang soleh merupakan sebab yang diperbolehkan dalam mendatangkan kemanfaatan. Poin ketiga, pernyataan Habib Muzir bahawa kerana bila seseorang mengatakan ada perbezaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat dan mudarat, maka justru dirisaukan ia dalam kesyirikan nyata. Ada beza atau manfaat benda ghaib dengan benda zahir ni, ada beza. Manfaatnya kata syiriknya nyata pula lah. Bahkan orang seperti ini menurut Habib Muzir dikhawatirkan terjerumus dalam kekufuran. Poin keempat daripada kenyataan Habib Muzir ni, sehingga Habib Muzir berkesimpulan bolehnya beristighasah, minta hajat, minta pertolongan dalam keadaan terdesak kepada mayat, dengan meyakini bahawa mayat hanyalah sekadar sebab sahaja, akan tapi datangnya kemanfaatan dan tertolaknya mudarat semuanya berasal dari Allah juga dah. Itu poin keempat. Poin kelima, Habib Muzir mempersyaratkan bahawa mayat yang boleh diistighasahi, minta tolong hajat ni, dalam keadaan terdesak adalah mayat seorang mukmin yang soleh, yang diyakini mempunyai manzilah, mempunyai kedudukan yang tinggilah, yang mulia di sisi Allah,
tak pula terkait ia masih hidup ataupun telah wafat. Okey, sanggahan ni, baru baca sanggahan. Adapun sanggahan terhadap pernyataan-pernyataan Habib Munzir ini maka sebagai berikut. Pertama, pernyataan Habib Munzir istighasah ni adalah memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya untuk sebahagian kelompok muslimin. Hal ini langsung dihukum syirik. Namun hukum mereka itu hanyalah kerana kedangkalan pemahamannya terhadap syariat Islam. Kata Habib Munzir lah. Dalam pernyataan ini Habib Munzir menyatakan bahawa ada sekelompok muslimin yang menghukumi bahawa hanya sekadar memanggil nama seorang untuk meminta pertolongannya secara mutlak adalah kesyirikan, tanpa membedakan apakah itu istighasah kepada orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Bahkan Habib Munzir juga memvonis menghukum mereka dengan kedangkalan di pemahaman terhadap Islam ni. Okey, sanggahan, baca sanggahan. Sebagaimana telah lalu penjelasan saya, lihat itulah link dia tu. Bahawa yang dimasukkan dengan istighasah adalah menyuruh dengan disertai permohonan pertolongan kepada seseorang untuk menghilangkan kesulitan yang genting dan mendesak. Poinnya genting terdesak dah. Adapun hanya sekadar memanggil nama tanpa disertai permohonan pertolongan, maka hal ini tidaklah dinamakan dengan istighasah dia. Ada Muhammad ke Ali ke Mok ke tak. Baik secara bahasa Arab apalagi secara syariat dah. Kita ingat saja sebut Muhammad ke ataupun Mok ke ayah, mama, ma dah. Maka benarlah perkataan Habib Munzir bahasanya kelompok yang menganggap sekadar memanggil nama adalah syirik merupakan kelompok yang dangkal ilmu agamanya. Akan tetapi banyak. Apakah ada kelompok yang seperti ini ni? Budak tina, budak kecil tiak ada rebah tiak panggil mak ni. Umi dah. Adakah itu syirik? Apakah ada kelompok yang seperti ini? Kelompok apakah itu? Dalam kitab apakah perkataan mereka itu? Ataukah ini hanyalah khayalan Habib Munzir saja? Namun jika yang dimasukkan dengan kelompok tersebut adalah kelompok yang mengharamkan beristighasah memanggil nama mayat untuk menghilangkan kesulitan, maka tentulah kelompok ini bukanlah kelompok yang dangkal ilmu agamanya, sebagaimana vonis hukuman Habib Munzir kepada mereka. Justru mereka adalah kelompok yang berjuang membela tauhid agar doa seluruhnya hanyalah untuk Allah semata-mata. Maka siapakah yang dangkal ilmu agamanya yang sebenarnya? Yang tertuduh ataukah yang menuduh? Kedua, pernyataan Habib Munzir ketika seorang berkata bahawa orang mati tak boleh memberi manfaat dan orang hidup boleh memberikan manfaat, maka ia dirisaukan telah jatuh dalam kekufuran kerana menganggap kehidupan adalah sumber manfaat dan kematian adalah mustahilnya manfaat, padahal manfaat mudarat itu dari Allah juga. Perintah ini menunjukkan bahawa Habib Munzir memandang bahawa beristighasah pada orang mayat yang soleh merupakan sebab yang diperbolehkan dan mendatangkan manfaatannya. Sebab ini masalah sebab lah. Ada masalah orang bincang syairah tu. Api tidak membakar ke apa dah. Yang bakarnya Allah tu bukan hak tu dah. Bukan pendapat pandangan itu, tapi pandangan hak ni lah. Pandangan yang suku lah dia sebab menyalahkan sebab musabak dah. Sebab yang benda itu tidak sebab zahir dengan sebab ghaib ni ia secampur gaul serupa bagi dia. Jadi serupa mitok nak berhala tok kong roh Buddha ke roh Hindu ke orang soleh di kalangan Lata Uzza tu orang soleh lah kau dah pun serupa lah molek mitok hajat dengan pertolongan dengan orang yang diberhalakan tersebut dah. Sanggahan, semua orang sepakat tentang sebab yang menimbulkan akibat. Tidak ada yang mengingkari bahawa makanan merupakan sebab yang mengakibatkan kenyang. Doktor merupakan sebab yang mengakibatkan kesembuhan lah. Dan seorang Muslim meyakini bahawa yang menentukan akibat adalah Allah pencipta sebab dan akibat belaka. Itulah tu orang Islam. Bukan masalah tu dah. Masalah sebab akibat ni masalah jadi karut ni. Akan tapi perlu diingatkan bahawa tidak semua sebab yang menimbulkan akibat maka automatik disyariatkan untuk dikerjakan. Sebagai contoh, Allah mengharamkan perkara-perkara yang memiliki kemaslahatan, akan tapi kemudaratannya lebih banyak. Ada benda baik tapi mudaratnya banyak lagi. Seperti arak dah, bir arak dah. Dengan bir ni terkadang menyebabkan tercapai beberapa maslahat. Kadang-kadang minum sikit boleh jadi ubat dah. Akan tapi diharamkan oleh Allah Ta'ala juga dah. Terkadang berapa makanan yang haram dimakan boleh digunakan untuk menjadi ubat dah. Babi boleh jadi ubat. Akan tapi hukum itu tak haram. Daging babi merupakan sebab yang menimbulkan rasa kenyang. Akan tapi daging babi diharamkan juga. Dukun tak wama ni merupakan sebab kesembuhan banyak penyakit lah.
Bukan doktor saya, dukun bahkan telah banyak terbukti. Akan tapi mendatangi dukun diharamkan oleh syariat. Apalagi sampai percaya dukun. Boleh jadi masuk ke dalam agama Nasrani merupakan sebab mendapatkan banyak harta dah. Masuk Kristian ke apa, orang berfitik ke apa dah. Jadi adakah boleh dah? Kita semua tahu bahawa malaikat telah diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengatur berapa bahagian dari alam ini. Ada malaikat yang mengatur awan, ada malaikat yang mengatur angin dan lain-lain. Akan tapi kita tidak boleh berdoa meminta hajat, minta pertolongan daripada meminta hujan kepada malaikat. Dah, bukan malaikat ni ikut arah saja. Dia bukan buat kerja atas arah permohonan kita dah. Kita semua juga tahu bahawa jin juga memiliki kekuatan dan kemampuan. Dan secara logik, jin yang kuat boleh mengalahkan dan menundukkan jin yang lemah. Akan tapi kita dilarang untuk meminta bantuan jin yang kuat agar melindungi kita daripada jin yang lemah dah. Dah. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia minta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin. Maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Surah Jin ayat ke-6. Ibn Katsir Asy-Syafi'i berkata, wa qalu wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa ay kunna nara anna lana fadlan 'ala al-ins li'annahum kanu ya'uduna bina ay idza nazalu wadiyan aw makanan muwahhashan min al-barari wa ghayriha kama kana 'adatul arabi fi jahliyatiha ya'uduna bi'azimin dzalikal makanu min al-jan ay yusibahum bisyai'in yasu'uhum kama kana ahaduhum yadkhulu biladi a'da'ihi fi jawari rajulin kabirin wa zamamihi wa khufaratihi falamma ra'at al-jin anna al-insa ya'uduna bihim min khawfin minhum zaduhum rahqa ay khawfan wa irhaban wa dhira' wa za'ran hatta tabqu ashadda minhum makhafatan wa aktsaru ta'awudzan bihim. Dan firman Allah Ta'ala, dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin. Maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Iaitu kami para jin memandang bahawa kami memiliki jasa terhadap manusia, kerana mereka pernah meminta perlindungan kepada kami, iaitu jika mereka berhenti di sebuah lembah atau sebuah tempat yang terasa asing yang menakutkan di padang atau yang lainnya. Sebagaimana kebiasaan orang Arab di zaman jahiliah, mereka berlindung kepada penguasa tempat tersebut. Tak jin lah ada penjaga kawasan dia, rajalul kawasan itu dah. Penjaga kawasan, penguasa tempat tersebut agar mereka tidak diganggu jin sehingga tertimpa sesuatu yang mereka benci. Sebagaimana jika salah seorang dari mereka masuk ke negara musuhnya di bawah perlindungan dan penjagaan seorang pembesar, maka tak kala para jin melihat bahawasanya manusia berlindung kepada mereka kerana ketakutan terhadap mereka, yang para jin semakin menambahkan pada manusia dosa, iaitu menambahkan rasa takut pada mereka, pada jin lah, pada hati dia, agar manusia semakin takut pada para jin dan semakin berlindung kepada para jin. Tafsir Ibn Katsir jilid ke-14 buku surat 148. Ibn Katsir juga menyebutkan riwayat dari jalan Ibn Abi Hatim dari Qardam bin Abi As-Sa'ib Al-Ansari, ia berkata, wa qala Ibn Abi Hatim haddatsna abi haddatsna Furwah bin Abdul Maghra Al-Kandi haddatsna Al-Qasim bin Malik ya'ni Al-Muzanni an Abdurrahman bin Ishaq an abihi an Qardam bin Abi As-Sa'ib Al-Ansari qala kharajtu ma'a abi min al-Madinati fi hajati. Dhalika awwalu ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa awana al-mabit ila ra'i ghanam falamma intasafa al-layl ja'a dhi'bun fa akhadha hamlan min al-ghanam fawathaba ra'i faqala ya 'amir al-wadi jaraka fanada munadin la narahu yaqulu ya sarhan arsalahu fa'atal hamalu yastaddu hatta dakhala fil ghanami lam tusibu kadimah
وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Aku bersama ayahku keluar dari kota Madinah kerana ada keperluan, dan tak kali itu pertama kali disebut tentang Rasulullah SAW di Mekah. Maka kami pun bermalam di salah seorang pengembala kambing lah, tempat pengembala kambing. Tak kala tengah malam datanglah seekor serigala dan mengambil seekor anak kambing. Maka sang pengembala kambing pun terjaga dan berkata, wahai penghuni lemah, kami memerlukan perlindunganmu. Maka berserulah seorang penyeru dan kami tidak melihatnya, seraya berkata, wahai Serhan, lepaskanlah anak kambing tersebut. Maka datanglah anak kambing tersebut segera masuk dalam kawanan kambing. Ia sama sekali tidak terluka apapun. Dan Allah menurunkan pada Rasulullah SAW firman-Nya, dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin, maka jin-jin itu menambah-nambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Tafsir Ibnu Katsir dampaklah sampai ke sini. Jadi macam serigala mungkin cetek iblis dah, walau kau gano dah. Jadi dia buat ngani kita dah. Tangkap lepas. Jadi tangkap lepas padahalnya dia nak suruh kita ni puja dia, minta tolong dengan dia dah. Tak kala menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinna qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain. Jin tolong manusia lah. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat yang kamu, sedangkan kamu kekal dalamnya, dalam neraka lah, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah An-An'am ayat 128. Ibn Jarir At-Tabari berkata, fa ammas istimta'ul insani bil jin fa kana kama حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قاله ربنا استمتع بعدنا بعد قال كان الرجل في الجاهلية ينزل أرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي فذلك استمتاعهم. Adapun manusia yang mendapat kesenangan dengan para jin, sebab musahabat juga ni lah, jin ni minta tolong jin. Adapun manusia mendapat kesenangan dengan para jin, maka sebagaimana dikhabarkan dari Ibnu Jurayj, ia berkata, dahulu seseorang di zaman jahiliah menempati sebuah tempat yang di lembah. Kemudian ia berkata, aku berlindung kepada pembesar lembah ini ni. Tepi lalu tuk lah, kita orang Melayu dia. Tuk tepi lalu nak kecil, nak berok ke apa dia zaman dulu lah. Aku berlindung kepada pembesar lembah ini, maka inilah bentuk bersenang-senangnya manusia dengan para jin. Serta hadis tafsir Tabari jilid ke-12 muka 9. Minta tolong tu pun kira syirik. Kira syirik. Kalau minta tolong sihir ada dia ikut jin ke apa, nak pero jin ke apa tu lagilah syirik besar lagi berat lagi dah. Minta tolong gitu pun syirik tu. Qutubi berkata, wa qila kana rajul idza marra bi wadin fi safarihi wa khafa ala nafsihi qala a'udzu bi rabbi hadha al-wadi min jami'i ma ahdara. وفي التنزيل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. سورة الجن آية 9. فهذا استمتاع الإنس بالجن. وأما استمتاع الجن بالإنس فما كانوا يلقون إليهم من الأراجي والكهانة والسحر. لقد استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون. Dan dikatakan di kitab tafsir Jami' Tabari, dan dikatakan bahasanya seorang tak kala bersafar, musafir jalan jauh lah, jika melewati sebuah lembah, sebuah kapal lembah ke apa, hutan mana, dan khawatir akan keselamatannya, maka berkata, aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari segala yang aku khawatirkan. Minta tolong dengan penguasa lembah dia, minta lalu tu gitulah. Dan dalam Al-Quran dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan pada beberapa lelaki di antara jin. Maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Maka inilah bentuk bersenang-senangan manusia dengan jin.
Dan dikatakan bahawasanya bersenang-senang jin dengan manusia, iaitu manusia mengakui bahawasanya para jin mampu untuk menolak apa yang mereka khawatirkan. Itu maksudnya bersenang-senang jin dengan manusia. Tafsir Qurtubi juzuk ke-9 muka 48. Kesimpulannya, kita hanya boleh menjalankan suatu sebab jika memenuhi dua persyaratan. Sebab musahabat ni dua syarat. Pertama, sebab tersebut benar-benar menimbulkan akibat secara kasat mata, secara zahir, nampak dengan mata dia. Seperti obat. Sebab kesembuhan, ni panggil mujarabah ni, tengah-tengah ubat ni biasa jadi. Kita atas dasar sebab musahabat kebiasaan. Yang zahir yang nampak ni. Yang kedua, sebab tersebut harus dibenarkan oleh syariat. Ada dalil membolehkan untuk menempuh sebab tersebut dah. Ada dalil untuk dalil umum lah. Lantas kita bertanya pada Habib Munzir, manakah dalilnya bahawa meminta kepada penghuni kuburan merupakan sebab yang diangkatnya bencana dan dipenuhinya keperluan. Mana sebabnya agama suruh mana ni? Sediakan benda ghaib. Adakah dalilnya baik dari segi dalil naqli, cara kita berfikir, ataupun akli? Dalil naqli, dalil naqal, Al-Quran, hadis lah. Ataupun mampu dalil akli, dalil akal ni. Jika secara adil, akal ternyata memang ternyata, kalau kita dalil akal dulu, memang penghuni kubur boleh menolong, maka kita masih memerlukan dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya atau disyariatkannya meminta tolong kepada penghuni kuburan. Maka apakah ada dalilnya kalau dah boleh sungguh dia? Apakah ada ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW, ataukah amal perbuatan para sahabat dia minta tolong orang mati belakang dah? Tak ajak. Ada masalah di kubur minta ajak dengan Nabi kau, dengan orang soleh mana kau, tak wali mana. Boleh dipastikan tidak akan pernah kita dapatkan dalil yang sahih, yang jelas, yang menunjukkan bahawa diperbolehkan untuk meminta tolong atau istighasah kepada mayat yang sudah dikuburkan. Apalagi dalil yang menganjurkannya. Tak ingat Tuhan dah. Allah ni kata sangat dekat dengan kita dah. Tiba-tiba kita tak apa dekat, Allah jauh, minta untuk wali lah. Kalau ada dalil, maka dalilnya tidak keluar dari beberapa keadaan berikut. Pertama, dalilnya ada dan sahih tapi keliru memahami dalil. Hal ini kerana tidak bersandarkan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, dalilnya ada tapi tidak sahih. Maka dalam permasalahan akidah, sebuah perbuatan tercela jika bergantung dengan dalil yang tidak sahih. Bagaimana bila dijadikan sebuah keyakinan, sebuah perkara didasari dengan hadis yang tidak sahih ni? Akidah ni nak. Dan ini kebanyakan yang terjadi, wallahul musta'an. Yang ketiga, dalil ini tidak ada langsung. Sebenarnya tak ada dalil pun. Reka-reka. Ketiga dah. Pernyataan Habib Munzir berkata bahawa kerana bila seorang mengatakan ada perbezaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat dan mudarat, maka justru dirisaukan ia dalam musyrikan yang nyata kerana seluruh manfaat dan mudarat berasal dari Allah Taala jua. Pernyataan ini menunjukkan bahawa Habib Munzir memvonis, menghukum kepada orang yang melarang meminta kepada orang mati telah terjerumus dalam kesyirikan nyata. Kita hak jauh lagi pula kena tuduh syirik. Sanggahan. Ini merupakan pernyataan yang aneh dan nekat lah. Dah, tak kira apa terjadi pun nekat dah. Aneh kerana menyamakan antara kehidupan dan kematian, dan sekaligus pernyataan yang nekat kerana nekat dan memaksa menghukum orang yang membezakan antara kehidupan dunia dan kematian telah terjerumus dalam kesyirikan. Orang beza tu dia syirik tadi. Logik kita tahu orang mati tak boleh makan, tak boleh minta nikah. Dah tiba-tiba dia kata syirik, sama dah. Nikah dengan mati, nikah lah. Siapa yang nikah dengan mati dah? Hotel ni hak mati dah nikah. Boleh manfaat mudarat sama dah. Bukan hanya kesyirikan, bahkan kesyirikan nyata pula dia kata dah. Jika perkaranya sedemikian, maka terlalu banyaklah orang yang membezakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka apakah mereka semua terjerumus dalam kesyirikan nyata, terjerumus dalam kekufuran? Sesungguhnya dalil baik dalil ayat dan hadis juga dalam akal serta sikap para salaf bertentangan dengan pernyataan Habib Munzir ini. Pertama, Allah membezakan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yastawi al-a'ma wal basir, wala zulmat wala nur, wala zillu wala al-hurur, wa ma yastawi al-ahya wala al-amwat. Inna Allah yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. In anta illa nadhir." Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Orang buta melihat tu beza dah. So orang mati dah. Orang buta nak melihat pun beza dah. Ayat Quran ni lah. Dan tidak pula sama gelap gulita dan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dengan orang yang mati. Quran ayat gini, kafir ke Quran ni? Nah, Allah sendiri kafir. Sungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu sekali-kali tiadalah sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan saja.
Jadi ayat ni terang kata dalam kubur tak boleh mendengar ni. Jadi kalau timbul hadis nampak boleh dengar gapo nak takwil hadis bukan takwil Al-Quran ni. Kena ikut Quran ni dah. Mungkin mukjizat Nabi tu saja. Janganlah takwil Al-Quran ni. Pakar hadis tinggal Al-Quran, takwil Al-Quran, takwil jauh-jauh dah. Dan takwil hadis tu contohnya kalau Nabi bercakap dengan orang dalam kubur tu ataupun orang hak kafir jahiliah mati tu pergi di badar dah. Kita kena anggap itu mukjizat Nabi untuk mengejek saja, bukan kecek nama, bukan Nabi nak kecek sama boleh, untuk menghina mereka saja. Dah. Surah Fatih ayat 19 dan 3. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i berkata, Ibnu Katsir kata, yaqulu ta'ala kama la tastawi hadhihi al-ashya' al-mutabayinah al-mukhtalifah kal a'ma wal basir la yastawiyan bal bainahuma farqun wa baunu katsirun wa kama la tastawi az-zulumat wal nur wal zill wal hurur kadzalika la tasil ahya wal amwat wa hadha mithlun darbahu Allah lil mu'minin wa humul ahya wa lil kafirin وهم الأموات كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط. Allah berkata, sebagaimana tidaklah sama antara perkara-perkara berbeza ini seperti orang buta dan orang yang melihat keduanya lah tidak sama dah. Bahkan antara keduanya terdapat perbezaannya banyak. Orang buta dengan orang celik nampak ni beza banyak. Dan sebagaimana tidak sama antara gelap gelita dan cahaya dan antara teduh dengan panas, maka demikian pula tidak sama sekali antara orang yang hidup dengan mayat-mayat. Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi kaum mukminin seperti orang yang hidup, dan perumpamaan orang-orang kafir seperti mayat-mayat. Orang kafir macam mayat tak dengar gapo ajaran Islam ni. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan padanya cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa atau sama dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Surah Al-An'am ayat ke-122. Dan firman Allah Ta'ala, Mathalul fariqaini kal-a'ma wal asami wal basir was sami' hal yastawiyani mathala. Perbandingan kedua golongan ini, jadi orang kafir dan orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar, adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Surah Al-Hud ayat ke-4, surah Al-Tafsir Al-Quran Karim juzuk ke-11 muka surat 317. Orang yang menyamakan antara orang yang mati dan orang yang hidup sama dengan orang yang menyamakan antara orang melihat dengan mendengar dengan orang buta dan tuli. Sama kau dah. Kafir ke orang ni? Yang kedua, seseorang jika telah jadi mayat, maka telah berubahlah banyak hukum-hukum yang berlaku padanya tak kala masa hidupnya. Di antaranya hartanya jadi milik ahli warisnya. Isteri-isterinya boleh dinikahi oleh orang lain. Sang mayat, si matilah, tidak lagi wajib untuk menafkahi anak-anaknya. Demikian juga amalan ibadahnya terputus kecuali dari 3 perkara, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dan lain-lain. Inilah yang berlaku pada seluruh mayat, termasuklah mayat para wali dan para salihin, orang juru soleh, orang baik. Akan tapi berbeza dengan Nabi SAW, maka isteri-isteri beliau tidak boleh dinikahi setelah wafat beliau, kerana isteri-isteri beliau adalah ummahatul mukminin, mak orang Islam dah. Jadi isteri-isteri Nabi tu mak seluruh orang Islam. Jadi mak kita ni mak tiri betul nikah dah. Tambahlah mak Nabi dah, mak orang Islam dah. Dan juga isteri-isteri beliau di dunia akan menjadi isteri-isteri beliau di syurga kelak. Demikian halnya pula dengan harta warisan yang tinggalkan Nabi, maka tidak diwariskan kepada ahli waris beliau, akan tapi menjadi sedekah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tentunya semua orang berakal mengetahui perbezaan antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati dari sisi memberi manfaat dan mudarat. Kerana perbezaan antara orang hidup dan orang mati sangat jelas seperti matahari di siang bolong siang terang benderang, siang kata tengah hari dah, tengah hari matahari lana dah.
Mayat yang telah mati tidak boleh berbuat apa-apa pun, tidak boleh memberi manfaat apalagi memberikan mudarat. Janganlah untuk menyembuhkan penyakit orang lain, untuk dibawa ke kuburannya pun sendiri saja pun ia harus diangkat oleh orang lain. Dan sebelumnya harus dimandikan oleh orang lain dan dikafankan oleh orang lain serta disolatkan oleh orang lain belakang. Dia tidak boleh berbuat apa-apa pun dengan sendiri dah. Tak boleh sembahyang sendiri, tak boleh mandi sendiri dah. Cerita sufi ni ada yang kata mandi sendiri agak mengarut dah. Keempat, para sahabat betapa sering mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka dan agar Nabi beristighfar, memohon keampunan bagi mereka. Jika mereka menghadapi keadaan yang genting, maka mereka meminta pertolongan Nabi dan beristighosah kepada Nabi kerana Nabi adalah orang yang paling sayang dan rahmat kepada umatnya. Lantas setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kenapa semua hal ini berhenti mereka lakukan? Tak ada sahabat-sahabat buat dah. Mereka tidak lagi mendatangi kuburan Nabi untuk meminta doa Nabi, untuk memohon agar Nabi beristighfar bagi mereka. Tidak lagi beristighosah, memohon pertolongan untuk hajat yang terdesak ni kepada Nabi. Kenapa semua ini berhenti tak kala Nabi telah wafat? Dah. Benda tu kita nak fikir, kita tanya dah. Apakah sebabnya? Kerana mereka meyakini bahawa kedudukan Nabi setelah wafat menjadi berkurang. Bukan kehebat mengikut Sufi tasawuf ni no. Dia kata dia mati jadi hebat, jadi potoher dah. Gratis kerja tu her dah. Tok wali mati dah. Ni karutlah. Apakah mereka meyakini bahawa rahsia rahmat dan kasih sayang Nabi kepada mereka telah hilang? Sahabat ni tak mikir gitu kan. Mungkin Nabi tak sayang ke dia lah. Jawapannya tentulah tidak. Akan tapi mereka meninggalkan semua itu kerana mereka sangat-sangat faham bahawasanya hal ini bertentangan dengan tauhid. Dia telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai para sahabat semuanya. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan pada Umar Al-Khattab lah untuk meminta Uwais Al-Qarni dari kalangan tabi'in lah. Dia orang Uwais Al-Qarni ni tak ada jumpa Nabi, tabi'in lah. Tapi Nabi suruh Umar pergi jumpa untuk beristighfar buat Umar. Untuk Umar ni minta istighfar kepada Umar lah, minta ampun kepada Umar. Sila lihat dah. Ni lama baik dia dah. Kerananya Umar bin Al-Khattab setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pergi ke kuburan Nabi untuk meminta Nabi mendoakan beliau, akan tapi malah mencari-cari Uwais Al-Qarni untuk meminta didoakan. Terbalik dah. Bukan Nabi. Sepatutnya Nabi paling mulia kalau ikut kaedah sufi, kaedah Pak ni, Nabi jadi semakin hebat, jadi potoher ni dia mati dah. Tapi tidak begitu. Umar Al-Khattab tidak cari kubur Nabi hak dekat dengan dia di Madinah dia duduk Tapi dia cari Uwais Al-Qarni hak jauh, bukan duduk Madinah asal-asalnya. Kenapa boleh kedemikian? Kerana Umar tahu perbezaan antara orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup. Keenam, tak kala terjadi musim kemarau di zaman Umar, maka Umar pun meminta Abbas untuk berdoa agar Allah menurunkan hujan. Padahal kita tahu bahawasanya kedudukan Nabi SAW setelah wafat tetap tinggi di sisi Allah. Manzilah Nabi tinggi dah. Dan tidak boleh dibandingkan dengan kedudukan Abbas sama sekali. Jauh dia nak Abbas ni tak. Akan tapi kenapa Umar tidak berdoa atau beristighosah di kuburan Nabi saja tak? Malah meminta doa kepada Abbas bin Abdul Muttalib dahulu tak? Jawapannya, bukan dahulu memang minta nak Abbas bin Abdul Muttalib saja dah. Jawapannya kerana Umar tahu perbezaan antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Jadi Umar tahu dah. Ketujuh. Setelah wafatnya Nabi SAW, terkadang-kadang timbullah perselisihan perbezaan pendapat di antara para sahabat. Bahkan terkadang-kadang perselisihan tersebut sangatlah sengit, sangatlah kuat. Akan tapi tidak seorang pun dari sahabat kemudian datang ke kuburan Nabi SAW lantas menjelaskan permasalahan mereka pada Nabi agar Nabi SAW memberikan solusi, cara dan penyelesaian dalam permasalahan atau pertikaian yang sedang mereka hadapi. Dia tak ada sahabat ni jumpa pergi kubur Nabi minta Nabi tolonglah dia, ataupun tolong doa saja apa dia, tak ada juga. Tolong doa pun tak ada gap-gap terus direct into hand. Kedelapan, setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat menghadapi banyak permasalahan yang baru yang di mana mereka sangat memerlukan bimbingan daripada Nabi SAW sendiri. Akan tapi tidak seorang pun dari para sahabat kemudian mendatangi kuburan Nabi SAW untuk meminta bimbingan dan fatwa daripada Nabi SAW. Tak ada sahabat kisah lihat tiga apa dah dalam menghadapi permasalahan tersebut dah. Ke zaman kat Madinah jumpa kubur Nabi lah, tak ada sahabat ke kubur Nabi dah. Kesembilan, Habib Ali bin Al-Husain, yang cucu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu,
telah menegur seorang yang sengaja untuk berdoa kepada Allah di kuburan Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tegur orang hak khusus kita doa kat kubur Nabi dah. Doa minta hajat dia kalau doa ke Nabi sahalah sikit. Doa minta hajat dia dekat kubur Nabi. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dalam musannafnya anna Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu ra'a rajulan ya'ti furjatan kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi yani ala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبرا وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. Bahwasanya Ali bin Husain radhiyallahu melihat seseorang yang mendatangi sebuah celah yang ada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu pun masuk ke dalam celah tersebut dan berdoa. Maka Ali bin Husain pun, cucu Ali lah, jadi cicit Nabi ni, pun melarang orang ini. Dia berkata, maukah aku khabarkan padamu sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku yakni Al-Husain, dari datukku yakni Ali bin Abi Talib radhiyallahu dari Rasulullah SAW lah. Datuknya dia dah dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, nah, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai Eid, sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan hendaklah kalian memberi salam kepadaku, kerana sungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku di mana pun kalian berada. Hadrat Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya juzuk kelima muka 108 dan nombor 3625. Hadis ini dikatakan oleh Sakhawi dalam Al-Qaul Al-Badi halaman 151, hadis hasan. Muhammad Awamah Tahqiq Musannaf Ibn Abi Syaibah juzuk 5 muka 108, secara umum hadisnya kuat, sahih li ghairihi. Inilah nasihat seorang Habib sejati yang paling faham tentang perkataan Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika berdoa kepada Allah saja di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dianjurkan, maka terlebih-lebih lagi lah beristighasah meminta pertolongan kepada sallallahu alaihi wasallam dah. Jadi berdoa kepada Allah, minta dengan Allah, tapi dekat kubur Nabi, berkat kubur dah. Tu pun dilagi dah. Cicit Nabi lagi dah. Tambah minta tolong dengan Nabi dah. Maukah Habib Muzim menerima nasihat yang disampaikan oleh para Habib ini? Dah. Ke-10. Panjang mana kita ni? Sama lepas ni pula. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.